pertama ini hanyalah dapat mungkin diterima oleh insan dengan daya usaha kerja amal ibadah. Ini kita dah sebutkan sebelum ini. Amal ibadah, khidmah kita kepada Allah SWT itu, dengan cara itulah maka kita akan dapat ilmu pengenalan ini. Dia tak boleh tanpa pengakuan asyhadah tu ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak boleh kalau tak sembahyang, tak boleh kalau tak puasa, tak boleh kalau tak belajar Al-Quran, tak boleh kalau tak belajar bahasa Arab yang minimum ataupun optimum untuk kita faham agama kita, tak boleh. Dia tak boleh buat maksiat. Yang kesilapan yang kita lakukan tu kita cepat-cepat bertaubat begitu. Jadi ada syarat-syaratnya itu. Kalau tidak Allah tak akan bagi. Allah tak akan bagi ilmu pengenalan itu. Allah hanya bagi kepada yang rapat dengannya sahaja. Seperti jiran. Nanti kita sampai pada analogi jiran. Okey. Dialah yang maha tahu akan sukatan banyak atau sedikit dan tiada langsung kemungkinan untuk memberikan ilmu. Saya lompat sikit. Okey, muka surat seterusnya. Dan penerimaan ilmu ini apabila dikurniakan kepadanya oleh Allah SWT, diterimanya melalui pandangan batin atau rasa rohani yang dipanggil zauq. Jadi ilmu ini bersifat zauqi, rasa, jiwa. Sebab tu kalau kita selalu tengok mereka yang menerima hidayah, saya biasa juga tengok dalam YouTube orang barat lah biasanya, Mak Saleh, orang Kanada ke orang UK tak kisahlah. Ada satu cerita itu seorang perempuan daripada Kanada, namanya saya lupa. 3 tahun sebelum pengembaraan ke negara umat Islam itu, maka dia telah orang kata frustrated, depressed. Dan dia diambilnya gambar dia nangis, menangis, I need a miracle, I need a miracle, I need a miracle, please give me a miracle, please give me a miracle. Miracle, mukjizat. Tolonglah tunjuk macam tu. Sambil menangis, sambil dia dah macam dah macam broken tau. Dah macam broken, teruklah. Dan kemudian 3 tahun selepas itu dia diberi peluang untuk explore, untuk menjelajah negeri Pakistan. Dan maka dilaluilah kawasan Muslim yang begitu baik hati, yang menjaga, yang menolong, yang kalau susah pun tetap membantu. Katanya, pernahkah anda, mampukah anda, wahai sahabat-sahabat di barat dia lah, mampukah anda jika sekiranya seorang Muslim yang kamu tidak kenali mengetuk pintu kamu, maka mampukah kamu membuka pintu kamu untuk mereka dan kemudian memberi makanan apa yang kamu ada, bahkan kalau kamu tak ada makanan, kamu beri apa saja yang kamu ada, semua sekali yang kamu ada dalam rumah kamu. Jadi katanya itulah pengalaman dia apabila dia pergi ke negeri umat Islam, di mana dia dibantu sehingga kan walaupun masyarakat yang membantunya itu ataupun kejiranan itu sangat miskin, dhaif, tetapi mereka memberi semua yang mereka ada. Begitu. Jadi perkara ini menyentuh hatinya, maka dipelajarilah Al-Quran masuk Islam dah dia. Dan banyak lagi cerita-cerita lain. Maknanya saya nak ceritanya zauqi. Zauqi itu perasaan, tersentuh, tersentak, begitu. Ia bukan bersifat akal, bersifat rasional contohnya. Maknanya okey, kamu saya tidaklah bermaksud bahawa kita tidak boleh rasional. Tetapi apabila bersifat zauqi ini, maka lebih kepada perasaan itu, jiwa itu dengan yang memberikan makna kepada kita itu ialah Allah SWT. Kita terasa. Kalau tak, takkanlah dalam Al-Quran itu diceritakan hati yang gementar apabila disebut nama Allah itu, bergetar, dan mudah nak mengeluarkan air mata. Jadi begitu, itu dia ada sifat yang begitulah. Okey, dan kasyaf, tadi disebut zauq yang dialami secara langsung akibat diangkat hijab, diangkat hijab. Dan juga kasyaf. Ini Imam Al-Ghazali menamakan ilmu ini sebagai ilmu mukasyafah. Diangkat hijab itu antara kita dengan Allah SWT. Kenapa? Kerana jiwa kita yang ikhlas kepada Allah SWT, yang betul-betul hendakkan ilmu tentang Allah SWT. Dan juga dipanggil ma'rifah. Ilmu ini juga dipanggil ma'rifah, iaitu ilmu pengenalan.
kenal, untuk makluman rakan-rakan kita daripada Indonesia terutamanya, kalau dalam bahasa Melayu Malaysia ini, pengetahuan dan pengenalan itu dia ada suffixes dengan prefix, prefix dan suffix ataupun kita panggil tambahan di hadapan dan di belakang. Jadi root wordnya itu ialah tahu dan kenal. Tahu dan kenal. Jadi kalau ilmu pengenalan ini root wordnya ialah kenal. Saya kenal Mio. Saya tahu Mio. Lain. Saya tahu Mio maksudnya mungkin saya baru tengok Mio malam ni. Namanya ialah Mio Muhammad Syahid. Saya tahu ini adalah Mio. Tetapi saya kenal Mio. Maksud kenal Mio ialah saya tahu Mio telah berkahwin. Saya tahu dia mempunyai 3 orang anak. Dan Mio, saran Mio, dia suka main golf. Dan Mio pernah ceritakan pada saya bahawasanya beliau bercita untuk menjadi apa terhadap sekian perkara. Jadi tahu dan kenal itu berbeza dari segi tahapnya itu. Kenal itu lebih tinggi dan lebih rapat, lebih kamcing. Okey, saya lompat sikit lagi kat tengah muka surat 63 tapi di tengah. Pengenalan terhadap Tuhan yang hak itu didapati dengan cara mengenal diri akali. Maknanya kita kenal diri kita dah. Sebab tu saya sebutkan tentang roh tadi. Diri kita ialah jasad plus roh. Jasad kita kenal lah jasad kita. Tangan kita, muka kita dalam cermin dan sebagainya. Tapi roh itu apa? Maka kita, sebab itulah saya ceritakan tadi tentang roh. Jadi sekarang kita sudah kenal kita siapa dari segi rohnya itu. Dari segi yang asalnya itu. Siapa kita. Maka apabila kita kenal roh kita itu, maka kita akan kenal pencipta kita. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengenalan diri akali itulah yang memberi insan kenal akan Tuhan itu. Ilmu yang sebenar yang dinyatakan sebagai tanzil itulah yang utama. Sebab ilmu itu sudah jelas dan lengkap sempurna bagi insan dan merupakan hidayah dan petunjuk yang membimbingnya ke arah yang lurus dan benar. Jadi ilmu makrifah ini, ilmu kebenaran ini, ilmu yang benar ini, ilmu pengenalan ini, ia sudah lengkap. Ia sudah lengkap. Cuma untuk kita tahu sebanyak mana itu bergantung kepada rapat atau tidak kita dengan Allah SWT. Okey. Pemberian ilmu ini pada akhirnya bergantung kepada kehendak serta kurnia Allah SWT. Memberikannya kepada siapa sahaja yang dikehendaki. Kalau Allah tak nak bagi, tak dapatlah kita. Kalau Allah nak bagi, banyak mana dia nak bagi, terpulang pada Rabbul Jalil. Banyak mana dengan pentadbir lah ataupun kerajaan, government of the day, kan. Okey, dalam contohnya kita ikut semua prinsip-prinsip kenegaraan dan sebagainya, dan kemudian kita merupakan citizen yang baik, dan kemudian kita mempunyai kemahiran-kemahiran yang boleh kita sumbangkan kepada negara. Dan kemudian apabila kita cuba untuk mendapatkan satu projek dan sebagainya itu, maka terpulanglah kepada kerajaan, ketua negara untuk memberi geran sebanyak mana yang sesuai ataupun sebanyak mana yang dirasakan kita itu penting bagi negara. Jadi ini adalah contoh kecil sahajalah, tetapi dalam konsep hubungan kita dengan Allah SWT pun begitu. Kalau Allah nak bagi, maka dia akan bagi. Dan kalau Allah nak bagi banyak mana ilmu pengenalan ini kepada kita, maka terpulanglah kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya lompat sikit lagi Okey. Tiap seorang Muslim, muka surat 64 di tengah sikitlah, di tengah pertengahan muka surat. Tiap seorang Muslim wajib mempunyai ilmu syarat utama ini. Wajib dia memahami dengan betul sempurna rukun-rukun Islam dan iman. Dan juga wajib dia mengenali keesaan Tuhan yang hak, yakni tauhid, dan wajib baginya mengerjakan amalan yang dijelaskan oleh ilmu ini.
Sebab ilmu ini semua kenyataan ilmu yang sebenarnya juga. Maka wajiblah dia mengetahui dan mengenali ini semua sambil menjalankan kerja amal ibadat kepada Allah SWT. Sama juga yang telah saya sebutkan tadi lah. Maknanya untuk kita dapat dekat secara mana dengan Allah SWT itu, maka hendaklah kita iman kita tahu, rukun Islam kita tahu, dan kemudian lazat Allah SWT juga sifat wajib muhid Nabi lain itu patut kita ketahui, dan kemudian cara beribadat itu patut kita ketahui, barulah kita akan diberi peluang untuk dekat dengan Allah SWT. Okey, kita pergi kepada muka surat 65. Ilmu yang kedua yang digelar ilmu ilm. Dia tidak ada alif lam di hadapan itu. Bukan al-ilm. Kena ingat tu. Al-ilm, ilmu pengenalan. Ilmu yang benar. This particular knowledge. This particular knowledge. Tapi ilmun maknanya dalam bentuk yang general lah. Ataupun ulum. Adalah ilmu pengetahuan dan diperoleh sebagai hasil pencapaian sendiri daya usaha akliyah melalui pengalaman. Pengalaman maksudnya ialah experiential. Apa maksud experiential? Maksudnya kita melalui pemerhatian, melalui apa yang kita biasa hadapi. Contohnya kalau kita pegang api itu nanti dia membakar tangan kita, contohnya itu pengalaman. Dan kemudian pemerhatian. Apabila kita lihat mendung di langit itu, maka sekejap lagi akan hujan. Maka itu adalah pemerhatian. Dan juga pengalaman hidup kita melalui panca indera yang Allah berikan pada kita. Inilah panca indera. Itu pun perkataan Sanskrit, panca indera. Ilmu ini berdasar kepada pengumpulan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari kenyataan hidup duniawi, dan tiada batasnya penuntutan ilmu ini sebab dia merujuk kepada maklumat-maklumat yang tiada berbatas, yang mempunyai nilai kegunaan hidup duniawi yang merupakan sebagai alat juga. Jadi sepatutnya ilmu pengetahuan ini menjadi alat tujuan-tujuan tertentu. Tetapi dalam dunia ini kalau kita perhatikan, objek ilmu itu terlalu banyak. Apa yang dimaksudkan dengan objek ilmu itu terlalu banyak? Maknanya kalau kita nak belajar tentang spesies ikan. Punyalah banyak spesies ikan di laut, di sungai, di kolam, di tasik dan sebagainya. Itu tak habis untuk kita pelajari. Kalau kita nak belajar tentang bintang, itu juga bintang itu berjuta-juta di langit. Kalau kita nak belajar tentang planet pun begitu juga. Tiba-tiba apabila teknologi teleskop itu lebih canggih, kita pun terjumpa pula planet-planet baru. Jadi objek ilmu ini tidak terbatas. Itu. Jadi sebab itulah ilmu ini pun tidak terbatas. Jadi sebab itulah dan apa yang sepatutnya berlaku ialah kita mengetahui batas ilmu ini. Bagaimana meletakkan batas kepada ilmu ini. Maksudnya apa? Betul adalah suatu perkara yang penting di dalam hidup kita. Tetapi ada hierarkinya pula. Dia angkat tingkatnya pula. Dia ada jenis-jenisnya pula. Dia ada sifat-sifatnya pula. Ada ilmu yang penting nombor 1. Ada ilmu yang penting nombor 2. Ada ilmu yang penting nombor 3. Ada ilmu yang langsung tak perlu kita belajar. Ada ilmu yang haram pula kita belajar. Ada ilmu yang kita belajar sikit saja untuk tahu. Ada ilmu yang kita kena belajar dengan banyak untuk kebaikan di dunia ini lah. Ataupun kebaikan komuniti setempat kita, jiran kita dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak meletakkan sekatan kepada ilmu itu tadi? Dengan cara mendapat ilmu pengenalan. Ilmu pengenalan, makrifah inilah yang memberikan kita kebijaksanaan untuk menentukan ilmu apakah yang patut kita belajar, ilmu apakah yang tak patut kita belajar. Contohnya ialah
kalau kita belajar tentang ilmu Al-Quran, kita belajar tentang nahu dalam Al-Quran, kita belajar tentang kalimah di dalam Al-Quran itu, dan kemudian kita belajar tafsiran Al-Quran itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Walau bagaimanapun perbahasan-perbahasan itu patutlah dikontrol ataupun dikawal sehingga menyentuh perkara-perkara yang patut diketahui oleh audiens semasa. Contohnya. Begitu juga kalau kita belajar bahasa. Kalau kita belajar bahasa dan kemudian kita belajar ilmu dalalah, kita belajar ilmu bayan, ma'ani dan itu, dan kemudian kita kalau dalam bahasa Inggeris kita belajar ilmu semiotik, ilmu tentang ilmu tentang simbol bahasa. Bagus. Belajar bahasa itu bagus, tetapi tidak perlulah kita belajar bahasa itu sehingga kita berdebat yang tidak patut kepada perkara-perkara yang kecil ataupun hair-splitting issues. Dan tentang huruf D contohnya. Kemudian menghabiskan masa di situ. Sedangkan banyak isu-isu lain lagi yang kita kena debatkan. Dan sebenarnya dalam ilmu fiqh pun begitu. Tidak perlu kita bincangkan isu-isu fiqh yang sehingga menyebabkan masyarakat kita ini terikut-ikut untuk bincang isu yang sama dan kemudian menghabiskan masa di situ. Sedangkan isu itu hanya perlu diceritakan dengan ringkas, dengan padat dan kemudian mengambil kira kemampuan akal audiens kita itu. Dan kemudian cukup, pas khalas. Kita pergi kepada yang seterusnya, yang lain pula, perbahasan isu lain. Tentang tafsir Al-Quran contohnya. Ayat surah tentang insan contohnya. Dan juga perkara-perkara bersifat teologi seperti yang kita bincangkan. Ini sangat penting sebenarnya. Tetapi tak semua orang perlu tahu. Kalau Mak Imran yang umur 75, itu saya pernah sebutkan pada Yulia sebelum ini. Kita nak heret dia pergi untuk join kelas begini. Peninglah kepala dia. Tak perlu pun sebenarnya. Dia hanya mampu untuk menggarap apa yang mampu dia garap saja sebagai ibu yang sudah berusia tua. Cukuplah untuk kita berkasih sayang dan buat baik dengan dia. Tak payahlah kita nak cerita tentang pandangan alam. Ataupun kita bincang dengan anak kita yang baru 3 tahun, ibu nak cerita tentang pandangan alam. Itu tak sesuai. Itu tidak sesuai. Okey. Di muka surat 65 ini, Profesor Alatas menjelaskan tentang misalan, tamsilan. Tamsilan, ini saya lompat sikit. Tamsilan ini maksudnya ialah perumpamaan atau analogi tentang ilmu pengenalan dan ilmu pengetahuan macam yang saya ceritakan tadilah. Maka kata Profesor Alatas, sifatnya ilmu pengenalan dan pengetahuan itu seperti contohnya seorang jiran baru datang ke rumah kita, datang duduk di sebelah rumah kita. Dan ilmu pengetahuan ini contohnya ialah kita kenal, oh ni jiran baru kita cam muka dia, hidung dia putih ke hitam. Kemudian kita tahu dia naik kereta apa dan kemudian dia kerja apa. Dan kemudian apabila kita jumpa besoknya di office ataupun di jalan raya, itu jiran saya yang baru berpindah semalam. Itu ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengenalan ialah apabila kita mempunyai hubungan baik dan rapat dengan jiran itu sehingga jiran itu percayakan kita. Maka ditinggalnya anak kita sekali-sekala, anak-anaknya sekali-sekala pada kita, dan kemudian dia pun akan bercerita tentang keluarga dia, akan bercerita tentang kesukaan dia, akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman manis dan pahit sebelum ini, akan bercerita tentang cita-citanya nak menghantar anak dia itu ke mana, universiti mana dan sebagainya. Jadi berarti kita sudah mencapai ilmu pengenalan itu tadi. Itu yang keadaan yang lebih rapat dan lebih ada ikatan jiwa lah dengan jiran kita itu tadi. Okey. Okey, kita lompat juga sebab masih lagi tentang keadaan ilmu pengenalan dan pengetahuan itu tadi dan juga jiran itu tadi. Ziarah, menziarahi dan sebagainya. Ini boleh dibaca sendirilah. Dan kita pergi kepada
syarat. Syarat yang pertama, syarat yang perlu ada dalam diri seorang insan itu untuk mendapat ilmu pengenalan. Jadi sila lihat di muka surat 67, syarat yang pertama daripada bawah itu dalam 7 ataupun 8 baris daripada bawah. Okey, syarat yang pertama iaitu adanya hasrat ingin dikenali. Kalau kita tidak mempunyai hasrat untuk mengenali, maka tak mungkin orang yang duduk di sebelah rumah kita itu akan bercerita kepada kita tentang diri dia. Contohnya saya sebilik dengan Yulia di Bandung, kemudian saya dan Yulia tidak bertegur sapa pun. Yulia buat hal dia, saya buat hal saya. Jadi macam mana saya nak tahu cerita Yulia, ibu mertuanya umur sekian-sekian dan kemudian suaminya kerja di mana? Macam mana saya nak tahu Yulia bekerja di Universiti Malang contohnya? Macam mana saya nak tahu kereta itu maksudnya kereta api? Sebab kita tidak bercerita panjang. Begitu. Jadi apabila ada hasrat ingin dikenali, maka Allah akan membuka jalanlah kepada ilmu pengetahuan. Okey, syarat yang kedua iaitu pemberian kenyataan yang mengenalkan diri yang ingin dikenali kepada yang ingin mengenalnya itu bernisbah rujukan kepada diri-diri sejenis, dan ini disebabkan oleh kemungkinannya berlangsung perhubungan perasaan dan fikiran yang dapat disaling fahami dan disaling fahamkan. Okey, pemberian kenyataan tu maksudnya apakah yang diceritakan itu ada isi kandungannya itu. Okey, dan syarat yang ketiga iaitu agar dapat diizinkan mendekati diri yang ingin dikenali, maka yang ingin mengenalnya harus taat patuh mengikut cara mendekati diri yang ditetapkan oleh yang ingin dikenali, yakni cara sopan santun dan pertuturan halus, memberikan adab tertib serta adab kelakuan yang dianggap baik dan mulia. Ada syarat yang keempat pula. Syarat yang ketiga ni senang sajalah. Contohnya kalau Imran contohnya, dia seorang yang pendiam. Jadi Mio nak mendekati Imran ini dia tak boleh cacah merba, dia tak boleh lompat terus, dia tak boleh cakap kuat-kuat. Dia nak kena tengok dulu, perhati dulu Imran senyum, barulah dia boleh lebih rapat. Kemudian tanya khabar dulu, jangan duk sibuk tanya awak ada girlfriend ke? Tapi sebaliknya tanya sihat ke, asal mana kan? Barulah Imran kata boleh buat kawan ni, boleh buat kawan itu barulah nanti Imran akan mengenalkan diri, memperkenalkan diri. Syarat yang keempat iaitu pengenalan tentang rahsia diri yang ingin dikenali, yang diberikan kepada yang ingin mengenalnya itu berdasar kepada amanah. Ini yang saya sebutkan tadi. Bila kita dah rapat, maka saya yakin Yulia akan menjaga rahsia saya. Maka saya pun ceritakanlah rahsia saya kepada Yulia, begini. Maka disimpan oleh Yulia itu dan saya percaya kepada Yulia. Sehingga sekarang ini saya percaya. Okey. Amanah ini diuji kelayakannya atas dasar lama dan ikhlasnya taat setia persahabatan itu berlangsung sehingga semakin kukuh, mengerapkan rapat mesra keakraban antara keduanya. Keakraban ni daripada perkataan bahasa Arab lah, qarib. Akrab. Qarib, akrab. Justeru sesungguhnya begitulah, bahkan jauh lebih lagi pula, ibarat demikian dengan hal ilmu pengenalan yang diberikan oleh Allah SWT. Okey, jadi yang tadi itu maka Profesor Al-Atas kiaskan kepada manusia, kepada kita dan jiran tadi. Syarat pertama apa dia, syarat kedua apa dia, syarat ketiga apa dia, syarat keempat apa dia. Ada tadi dan kita kena ambil iktibarlah daripada sini. Tetapi jika dibawa kepada konsep ataupun kefahaman tentang ilmu pengenalan yang Allah SWT nak berikan kepada kita, maka kata Profesor Al-Atas, sila perhatikan perkara-perkara berikut. Okey, pertama, Allah SWT telah menyatakan bahawa insan dijadikan untuk mengabdikan diri. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu satu.
Itu satu. Jadi liya'budu ni kat sini, liya'budu ni kat sini ada dua maksud. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Liya'budun kat sini ada dua maksud. Pertama, untuk menjadi hamba kepada aku. Maksud dia ibadah. Kita dah sebut sebelum ni lah. Dalam maksud agama itu ada 4 kan. Okey. Jadi ibadah khidmah, menyerah diri pada Allah SWT itu satu. Yang kedua ialah liya'rifuni, supaya dia, iaitu manusia, mengenali aku. Jadi aku ciptakan manusia atas dua sebab. Pertama, beribadat kepada aku, jadi hamba. Yang kedua ialah mengenali aku. Kenal aku. Okey, dan kemudian ada suatu hadis yang masyhur dalam hadis qudsi, hadis qudsi yang masyhur dalam apabila kita bincangkan tentang perkara ini, iaitu hasrat ilahi agar dikenali oleh hamba dia. Jadi muka surat 69 itu ada satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa kai u'rafa kai u'rifa, sorry. Kuntu kanzan makhfiyan, kuntu kanzan makhfiyan. Sebelum ini aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kanzan makhfiyan. Perbendaharaan maknanya harta karun. Maknanya suatu benda yang sangat mahal, tetapi tersembunyi. Makhfiyan. Fa'ahbabtu, daripada perkataan hub, mahabbah. Fa'ahbabtu, maka aku ingin, aku sangat suka sekiranya aku dikenali. Maknanya aku sangat suka kalau manusia cuba untuk mengenali aku. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk supaya aku dikenali. Jadi kanzan makhfi, kanz makhfi. Jadi treasure, perbendaraan yang sangat-sangat mahal, yang sangat tersembunyi, dan yang pun mampu untuk mendapatkannya. Okey, mungkin apa ni, Imran boleh baca sikit tak? Sambung sikit. Yang demikianlah Allah SWT. Demikianlah. Muka surat 69 Selepas hadis tu, demikianlah Allah SWT. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya kepada diri akali insan jua, al-nafsu al-natiqah, yang telah dijadikan dengan kelengkapan An-nafsun natiqah. An-nafsun natiqah. An-nafsun natiqah, yang telah dijadikan dengan kelengkapan alat-alat perhubungan. An-nafsun natiqah. An-nafsun natiqah. Ya. Yang telah dijadikan dengan kelengkapan alat-alat perhubungan serta pengenalan rohani, seperti kalbu yang mengenal dia, dan roh yang cinta akan dia, dan rahsia atau kunhi dan dasar diri yang memusyahadahkan dia. Meskipun diri akali insan itu bukanlah suatu diri yang sejenis dengan diri yang menjadikannya, namun begitu terbayang juga pada kunhinya itu pancaran asali sifat ilahi yang membolehkan dia berdaya menerima menangkap sinaran hubungan rohani yang disorotkan dari atas, yang membolehkan dia mengenali pemberian pengenalan yang diterima olehnya itu.
Dan dari kenyataan ini kita kiaskan sambil mengambil ibarat bagi syarat yang kedua tersebut tadi. Mengenai syarat yang ketiga pula, maka kita katakan bahawa insan mendekati Tuhan yang hak dengan penyerahan diri yang sempurna ikhlas. Okey, apa ni Imran, suaranya putus-putus, tak apalah, saya teruskanlah. Saya teruskan Sebab putus-putus kita tak dapat dengar, tak dapat dengar, tenggelam timbul. Okey, jadi saya sebutkan tadi bahawa 4 ciri yang disebutkan oleh Prof itu tadi berkenaan dengan hubungan insan dengan insan. Syarat untuk kita kenal rapat dengan insan ataupun jiran kita ataupun sahabat kita. Jadi dalam hukum Allah SWT pun ada syarat yang sama. Jadi syarat yang pertama tadi yang wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu tadi. Di mana disebutkan sebagai adanya hasrat ingin dikenali itu. Jadi apabila kita menunjukkan hasrat kita kepada Allah SWT itu untuk mengenali Allah SWT, maka caranya ialah dengan cara kita beribadah kepada Allah SWT ataupun kita mencari ilmu tentang ma'rifatullah. Itu satu. Syarat yang kedua ialah apabila yang dikatakan tadi iaitu berian kenyataan yang ingin mengenali. Maksudnya Allah SWT memperkenalkan dirinya. Memperkenalkan dirinya sebagai apa? Kuntu kanzan makhfiyan, itu Allah memperkenalkan dirinya itu kepada manusia. Dan yang ketiga ialah insan mendekati Tuhan dengan cara yang sempurna ikhlas. Dan cara yang sempurna ikhlas ini bukan sahaja dengan membuat ibadat khusus, dan juga membuat ibadat-ibadat yang umum lah, ibadat yang sunat. Dan juga membuat kebaikan sesama manusia jugalah, bukan sekadar sembahyang dan bukan sekadar puasa yang wajib itu saja. Tetapi dibuat juga tahajud, dibuat juga puasa sunat, dibuat juga mencari ilmu, kemudian diajarkan ilmu Quran itu dan banyak lagi lah cara-caranya. Okey, kita pergi pada muka surat 70 tu Okey, kelengkapan daya penerimaan ilmu itu selaras dengan sukatan pengenalan yang diberikan olehnya. Ada satu lagi hadis qudsi juga. Hadis qudsi ini ialah maknanya daripada Allah SWT. Maknanya daripada Allah SWT, tetapi kalimah ataupun perkataan itu adalah perkataan daripada Rasulullah SAW. Jadi kata Allah SWT, la yazal, firman Allah SWT la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yaduhu allati yabtishu biha. Jadi hambaku tidak henti mendekati daku dengan amalan nawafil. Nawafil ni amalan sunat lah. Amalan sunat, perkara-perkara yang sunat. Puasa sunat, sembahyang sunat, kemudian baca Al-Quran, kemudian buat baik dengan dengan jiran-jiran, sedekah dan sebagainya itu. Maka kata Allah, tidak hentinya hambaku itu membuat ibadah itu sehingga dia mendekati daku dengan amalan nawafilnya sehingga aku kasihnya. Maka apabila aku kasih akan dia, maka akulah pendengarnya, yang dengannya dia mendengar, dan akulah penglihatannya, yang dengannya dia melihat, dan akulah lidahnya, yang dengannya dia berkata-kata, dan akulah tangannya, yang dengannya dia berjabat ataupun menumbuk ataupun menggerakkan tangan itu. Maknanya Allah SWT bersamalah bersama dalam keadaan yang layak bagi Allah SWT lah. Maknanya tidak kita itu ditinggalkan sendirian begitu. Sentiasa ada bantuan daripada Allah SWT. Manakala syarat yang keempat iaitu amanah, maka ini sudah terkandung maksudnya dalam syarat ketiga tadi. Dan harus pula
sudah dengan sendirinya jelas. Huraian ini seharusnya memadai memperlihatkan kepada nazar akali kita bahawa ilmu yang pertama itu berdasarkan sifat kerohaniannya tentulah mengandung serta menyatakan hakikat dan keyakinan yang lebih luhur serta tepat dan teguh apabila dibandingkan dengan nisbah kepada nilai kandungan serta pencapaian ilmu yang kedua. Dan kerana inilah serta pula kerana ia menunjukkan penjelasan serta penunaian diri itu akan penjaga asalinya dengan Tuhan yang hak. Maka ilmu syarat utama yang juga merupakan hasil ilmu yang pertama, yakni yang sebenarnya berdasar kepada ilmu yang diberikan Allah SWT, tiadalah dapat dipisahkan dengan Islam. Bahkan dia itu mesra sebati berpandu dengan Islam sebagai asas akhlak. Ya, ilmu ataupun ulum itu juga dikenali sebagai ilmu fardu kifayah. Jadi al-ilmu itu tadi ialah ilmu fardu ain ataupun ilmu mukasyafah. Okey, dengan ilmu syarat utama ini yang juga digelar ilmu syariat dan lebih lagi pula dengan mengamalkan segala kerja ibadat yang menjadi wajib sebagai memberikan ilmu itu, maka kita semua memerintah dan mengawal dan mengarahkan diri kita dalam kelakuan hidup sehari-hari dan menetapkan nilai-nilai hidup kita nescaya diri dan kehidupan diri itu terpimpin ke arah jalan yang benar. Jadi ilmu yang pertama itu menyingkapkan bagi pandangan rohani kita tudung penutup yang menyelubungi hakikat wujud dan maujud. Hakikat wujud dan maujud. Ini hakikat wujud dan maujud ni dia tinggi sikitlah perbahasan dia tu. Tinggi sikitlah perbahasan dia tu. Tapi cukup untuk kita tahu malam ini bahawasanya ilmu pengenalan itu boleh membantu kita untuk mengetahui hakikat perkara-perkara gaib lah. Dan oleh sebab ilmu ini memaksudkan bagi insan tujuan akhir dia berilmu. Ilmu pengenalan ini dia membawa kita kepada tujuan akhir kita hidup di atas dunia ini, membawa kita kepada akhirat dan membawa kita kepada Allah SWT yang menciptakan kita. Saya lompat-lompat. Jikalau tiada demikian, yakni jikalau penuntutan serta pencapaian dan penggunaan ilmu yang kedua itu tiada berdasar punca pada pengenalan serta pengamalan ilmu syarat utama tadi, maka dengan sendirinya, dengan hanya ilmu yang kedua itu melulu tanpa arahan panduan rohani ilmu syarat utama itu, justru tiadakan dapat ilmu yang kedua itu memandu, membimbing insan dalam kehidupannya. Jadi, kalau kita pandai, sehabis-habis pandai pun di ilmu fardu kita ada ilmu agama. Kita tidak ada ilmu yang menunjuk kita kepada kebenaran. Kita tidak ada ilmu yang menunjuk kita kepada Allah SWT. Kita tidak ada ilmu yang menjelaskan tentang roh itu apa. Kita tidak ada ilmu yang menjelaskan tentang agama itu apa, din itu apa. Maka sudah tentulah kita tidak mampu untuk pergi kepada jalan yang lurus. Dan sudah tentulah bebanan ilmu yang terlalu banyak itu boleh menyebabkan kita ini lari daripada landasan yang betul. Sebab itulah kalau kita tengok ahli-ahli sains itu oleh kerana terlalu banyak sangat mengkaji tentang alam ini, dikaji juga, sebahagiannya gila pun ada, sebahagiannya menidakkan ketuhanan, sebahagiannya tidak mahu menerima wahyu, sebahagiannya menidakkan agama dan menolak terus agama. Agama itu dilihat sebagai candu dan mereka yang lemah sahaja dan bodoh sahaja akan bergantung kepada agama dalam hidup dia. Bahkan apabila dibincangkan tentang alam ini, maka terang-terang mereka menolak tentang wujudnya Khalik. Jadi kalau kita tengok Barat itu banyak membuat debates. Ada debates yang banyak antara etis dengan Muslim ataupun etis dengan Christian theologies. Khusus tentang nak menceritakan tentang kosmologi ataupun permulaan alam ini. Bagaimana adakah alam ini ada pencipta, adakah alam ini terjadi dengan sendirinya. Jadi kalau kita tengoklah ada seorang tu nama dia Profesor Lawrence Krauss. Profesor Lawrence Krauss. Jadi beliau merupakan seorang ahli fizik dan juga ahli kosmologi yang terkenal di Amerika. Jadi
reference ataupun rujukan yang diberi oleh beliau ialah Stephen Hawking, Albert Einstein, yang mana mereka ini cuba untuk menjelaskan tentang wujudnya alam ini daripada apa yang dinamakan sebagai teori Big Bang, singularity, dan kemudian dijelaskan dengan mathematical equation, apa ni, E sama juga MC apa, dan juga teori-teori gravity begitu. Dan untuk mencantikkan teori mereka itu, maka dimasukkan sedikit teori evolution. Bagaimana bagaimana asal bumi itu ataupun universe itu ataupun alam itu daripada tiada, nothing, menjadi something, dan kemudian the universe expand itself. The universe alam ini mengembang sampai satu tahap pecah. Dan kemudian yang pecah itu dia jadi stardust, dan kemudian yang kononnya yang patut kita fahami ialah kemudian dia mengulang peristiwa itu jadi disebabkan graviti dan sebagainya itu dan sistem tertentu di dalam alam itu, maka dust ini ataupun yang dah pecah itu tadi, atom-atom itu tadi nanti dibalik menjadi planet ataupun matahari balik dan kemudian begitu. Dan dikatakan bahawasanya manusia ini sendiri pun mempunyai ciri-ciri badani yang sama dari segi mineralnya dan sebagainya itu dalam badan ini dengan matahari yang pecah itu, dengan star yang mati itu, dengan bintang yang mati. Jadi tidak pelik jika sekiranya kita ini adalah berasal daripada alam ini dan bukan kita ini diletakkan, dibubuhkan daripada tempat lain ke dalam alam ini. Jadi yang perbincangan-perbincangan yang cuba untuk dijustify dengan cara fizik lah, quantum fizik, quantum mechanics dan sebagainya itu, sampai kita rasa macam apa yang mereka cuba untuk buktikan sebenarnya. Dan apabila ditanyakan orang apa maksud nothing itu, maka Profesor Lawrence Krauss ini macam katanya nothing itu sebenarnya something juga. Jadi saya pun tak faham apa yang cuba nak dijelaskan. Jadi dalam perdebatan-perdebatan dengan Muslim theologians dan juga Muslim physicists, ada seorang tu by the name Hamzah, tapi bukan Hamzah Yusuf lah. Hamzah, saya lupa nama belakang dia tu, Hamzah. Perkara pertama yang disebutkan ialah berkenaan dengan jika sekiranya alam ini wujud, maka dikemukakan empat kemungkinan wujud itu. Pertama, wujud dengan sendirinya alam ini. Yang kedua, wujud kerana ada penciptanya. Yang ketiga, wujud kerana apa benda. Ada empat. Dan kemudian dikemukakan argumen-argumen dalam bentuk kosmologi, dalam bentuk design dan sebagainya. Jadi yang saya nak jelaskan ialah fizisis yang Lawrence Krauss itu, Profesor Lawrence Krauss sudah mencapai tentang fizik. Apa yang nak disampaikan itu sudah seolah-olah tidak ada hala tujunya. Sudah tidak ada nak menuju ke siratul mustaqim itu. Yang nak diceritakan itulah nothing dan kemudian something. Dan kemudian dibuat mathematical equation yang kita rasa macam, kamu nak cerita apa sebenarnya ni? What are you trying to tell? Adakah jiwanya itu begitu begitu kotor ataupun begitu ikhlas, begitu naif nak mengatakan bahawasanya Tuhan itu tidak ada ataupun sebenarnya tak nak menerima. Mungkin di masa lain kita akan ceritakan, kita akan kaitkan bagaimana sufastaiyah ataupun sofis cuba untuk memutarbelikkan realiti, hakikat, haqaiq, dan mungkin orang seperti Profesor Lawrence Krauss ini adalah salah seorang daripada mereka lah, iaitu al-inadiyah, yang degil, bebal, yang tidak ingin menerima kebenaran walaupun jelas. Okey, saya ingat saya sudahkan sedikit saja lagi, mungkin dalam 5 minit, mengenai syarat selepas hadis Qudsi itu tadi, muka surat 70. Mengenai syarat yang keempat tersebut, iaitu amanah, maka ini sudah terkandung. Kita sudah baca tadi, Okey, pergi kepada muka surat 71 di bawah sekali, Dia hanya akan mengelirukan dan mengusuk kasaukan daya insan memperoleh makna bagi nasib terakhirnya. Dia akan menjeratnya ke dalam lingkaran penuntutan abadi
berbuta belit, beransur tiada berhaluan, tiada bertujuan yang bersabit dengan tujuan asli. Jadi tak ada makna. Macam Profesor Lawrence Krauss tadi, apa sebenarnya awak nak cerita ni? What are you trying to tell? Macam kita tak faham apa sebenarnya yang awak cuba nak sampaikan. Benda tu tak dapat kita terima. Dan katanya, yalah mereka terang-terangan lah dalam majlis itu yang etis ni, dia ada pula kawan-kawan dia etis dia tu, profesor-profesor itu, mereka ni menghantamlah agama dan falsafah. Jadi apa yang dikatakan oleh Profesor Alatas itu bahawasanya sains cuba untuk menolak falsafah itu daripada ruang lingkup perbahasan mereka itu memang betul. Memang realitinya kehidupannya sekarang ni dalam bidang akademia. Dan orang yang memahami agama ataupun cuba untuk menjelaskan kosmologi itu dalam secara agama sudah dihinakan, dipergunjingkan, kalau Terengganu kata nganjing so dihina lah dihina dalam majlis mereka itu, teruk lah memang teruk. Jadi macam yang saya sebutkan tadi lah, sangat penting kita bincangkan tentang sufastaiyah dalam perjumpaan kita yang seterusnya. Okey, saya rasa perenggan ini terlalu panjang, jadi kita kena hentikan di sekitar keadilan, mengenakan keadilan itu. Jadi kita akan berhenti pada muka surat 72. Dan inilah yang menyebabkan adanya kemungkinan baginya yang sudah benar berlaku sebagai kenyataan untuk senantiasa kekal mencari rayau dengan tiada puas mendapat di perangsang diri hayawan dan was-was dan kefudu masa untuk mudah dimubazirkan diri insan yang mendapat hidayah insaf tahu penuntutan ilmu yang kedua itu haruslah dilihatkan kepada keperluan kegunaan bagi dirinya dan haruslah disesuaikan pula tabi'inya dan dengan kelengkapan dirinya juga. Itu dan bagi keperluan dirinya dan dengan insaf tahu akan had kebolehan dirinya dan kadar daya kelengkapannya. Dengan terus pula dia menyesuaikan dirinya pada kawalan serta atur tertib penuntutan ilmu. Maka insan itu telah meletakkan kedudukannya di